Okey. Alright, kita try to invite semula Dr. Maiza. Kali ni kita dapat line Dr. Maiza yang lebih baik sebelum ini. Ya. So, kita tunggu kalau Dr. Maiza dapat. Oh, Dr. Maiza dah join. Mari kita invite. Bersama dengan kita nak bincang mengenai twin, ya. Ramai yang nak, ada yang nak buat IVF semata-mata untuk supaya dapat twin, ya. Memang comel lah nak twin, ada sama muka, ya. Pakai baju sama-sama. Tapi apa isunya? Kenapa bila minta twin je, ramai doktor-doktor macam tarik nafas panjang. Macam tu. Apa yang isunya yang kita nampak, ya. So, Dr. Maiza, saya invite sekali lagi. Waalaikumsalam. Okay, so harapnya kita dapat bantuan. Nampak clear? Clear ke? Sorry lah, I tak tahu lah. I think kena buat hospital kot. Memang dah sudah hospital je ni. Assalamualaikum semua. Sorry maaf kalau line tak apa clear. Suara pun kalau tak dengar. Kita cubalah. Tadi. Okay, kita cuba. Okay, tadi kita bincang sedikit tapi I think kita kena maybe undur sikit ulang balik. Kenapa ramai yang nak minta twin? Kenapa bila TTC datang, doktor, betul ke buat IVF ni boleh dapat twin? So, kenapa agaknya orang nak tu, Dr. Maiza? Okay, ni yang saya kongsikan lah apa luahan hati pesakit-pesakit saya ataupun those yang tanya yang DM kan bila saya buat some sharing question and answer dekat saya punya IG story. Okay, macam contoh, umur dah lanjut doktor, saya tak nak tunggu dah 30 lebih, nanti nak pregnant 2-3 kali. So senang, sekali keluar 2. Alright, satu alasan. Satu lagi kan, dia kata kalau twin ni okey lah, satu lelaki, satu perempuan, cukup dah family tu dia rasa. Sebab sekarang ni dia nak quality kehidupan anak-anak berbanding kuantiti. Macam dulu kita kalau Melayu mesti nak 4, betul tak? 2 pasang kan, 2 lelaki, 2 perempuan. Kau dapat twin 2 pasang best kan? Okay, itu yang kita dengar yang indah-indah lah. Tapi saya rasa ramai juga yang tak tahu apa yang ibu ni perlu lalui sebelum pregnant, during pregnancy, the first trimester, second, third trimester, saat nak melahirkan dugaan dia dan selepas kelahiran. Dia tak end dekat okay twin pregnant lahir. Tak, dia tak berakhir di situ je, panjang lagi ceritanya. Bukan nak menakutkan tapi kita nak share fakta, betul tak? So dari segi kalau kita tengok kan dulu-dulu maybe kita practice masa kita punya teknologi dari segi freezing embryo tu tak advance lagi. Memang dah biasa kita masukkan 2 atau 3 embryo. Tapi sekarang ni kita ke arah in fact kalau kita ikut guidelines negara western countries, orang kata okay single embryo transfer. Kenapa tu agaknya kita punya tu kita macam seolah-olah kita ambil satu step ke belakang pula rather than moving forward. Sebenarnya kita bukan ambil step ke belakang sebenarnya. Bila kita try to limit to in advance je, kita cuba nak mengurangkan risiko bukan setakat kepada ibu tapi kepada bayi yang dikandung tu. Sebab kita perlu ingat walaupun kita buat single embryo transfer ataupun SET lah orang kata kan, embryo tu still boleh divide sebenarnya. Tak mustahil sekiranya, katalah even kita transfer embryo tu day 3, dia masih boleh divide. Even day 5 pun dia masih boleh divide. Sebab ada hari-harinya yang dia boleh jadi kembar seiras, kembar tak seiras. Tu belum lagi orang kata kembar siam kan.
Yang kata conjoined twin tu. So masih boleh lagi libat. Maknanya still ada risiko kepada bayi. Sebab tu kita try to limit. So bila kita try to limit, kita dah look forward untuk mengurangkan risiko kepada ibu dan juga kepada bayi. Jadi this is actually something very advanced. Kita dah boleh predict dah benda tu kan. Faham ada ibu yang rasa macam mudah lah kalau pregnant sekali twin. Cuba kita senaraikan sikit-sikit nanti mungkin Dr. Sally akan terangkan sedikit lah macam mana prosedur IVF ni untuk berjaya hamil twin. Tapi dari perspektif saya lebih kepada saya terangkan untuk malam ni lah. Kita bincang sedikit risiko kepada ibu dan juga kepada bayi yang dikandung tu. Okay, katalah dia twin yang tidak seiras kalau ada rezeki lelaki, perempuan, dia ada masing-masing ada rumah sendiri. Maksud saya satu single sack untuk seorang, satu lagi ada seorang sarung dia sendiri atau sack dia sendiri, rumah sendiri dan fridge sendiri. Fridge tu maksud saya refer kepada uri ataupun placenta. Okay, so dia tak sharing. So bila tak sharing, risiko orang ni ambil orang ni punya tu kurang ataupun kita panggil twin to twin transfusion syndrome dari istilah medikalnya kan. Macam orang ni ambil kawan ni punya sikit, dia ambil ni sikit, tak ada. Alright, risiko dia very much lesser as compared to those yang kembar seiras ni, di mana dia akan share satu uri atau satu fridge. Okay, tu baru risiko untuk bayi. Kalau ibu, kalau saya senaraikan tu nanti takut pula ibu-ibu ni kencing manis, darah tinggi, darah rendah kan, uri rendah, risiko kena operation bila dah sampai waktu untuk melahirkan. Risiko kelahiran awal, memang twin dikaitkan dengan risiko kelahiran awal, risiko bayi meninggal dalam kandungan pun lebih tinggi berbanding single pregnancy ataupun kandungan yang satu tu. Okay, itu baru senaraikan sikit-sikit. So these are the risk yang doktor perbidanan cuba bila kita merawat pesakit kan, kita cuba weigh and balance. Maknanya kita naklah beri yang sebaiknya untuk pesakit, tapi at the same time kita try to be a little bit conservative ataupun reserve supaya kita dapat kurangkan risiko untuk ibu dan juga bayi yang dikandung. So maybe Dr. Sally boleh terangkan prosedur sikit-sikit lah, prosedur IVF tu kan, mesti ramai nak tahu ni. Okay, so basically prosedur yang kita buat tu adalah sama juga dengan single frozen embryo transfer. Tak kisahlah dia frozen ke ataupun fresh ya. Dari segi daripada pandangan TTC ataupun pasangan wanita tu, dia tak ada apa-apa perbezaan sahaja daripada dari segi ubat, dari segi prosedur dia sama je ya? Cuma bila kita masukkan tu, kita masukkan sekali. Ada 2 embrio kita masukkan sekali. Ada yang juga dia kata, doktor dah ke? Masuk sekali bukan masuk sekali satu embrio, masuk sekali lagi the second embrio. Tak, kita masuk sekaligus. So ramai yang rasa sama je lah kiranya. Dari segi kos pun sama je doktor. Jadi kalau macam tu, kalau semua sama, kita masuk 2 je lah doktor. Macam tu. Why not? Alah-alah sekali 2. Betul. Dah ala-ala tu, dah makan ubat, nak masukkan pessary lah, nak makan lah, ada yang tertinggal, ada yang kena injection lah. So dah ala-ala tu, kos pun sama, masuk je lah 2 doktor. So itulah kebanyakan senario yang berlaku. Dari segi prosedur tu lebih kurang sama, yang bezanya sama ada dia fresh ataupun frozen ya. Cuma kadang-kadang apa yang couple tu sangkakan macam ingat 2 kali masuk tapi actually kita buat sekali saja. So kadang-kadang itu baru kita tahu tak apa yang masuk satu single embryo kan, tiba-tiba jadi twin. Pernah tak jumpa? Pernah betul, dia split. Split. So risiko tu tetap ada walaupun satu. Allah dah kata kun fayakun, jadi juga 2. Betul tak? Kata 2 juga kan. So katakanlah satu senario untuk Maiza, kalau dalam klinik kan, okay, patient ni dia dah basically dia datang, dia nak plan untuk dia punya embryo transfer. Dia kata, Dr. Maiza, saya nak masukkan 2. So apa yang cara, perkara yang Maiza akan cakap kat mereka? Kita consider lah maknanya betul, pesakit tu dia ada hak, okay, sebab itu merayu dia, body dia, rahim dia, suami pasangan ni lah, dia ada hak untuk
terlibat juga dalam keputusan sama ada nak buat single embryo transfer, satu atau dua. Ada tu yang minta sampai tiga. Tapi yalah, kita pun sebagai doktor kita kena ikut guideline kan. Sebagaimana mungkin Malaysia tidak ada guideline yang very clear, tapi kebanyakan IVF center pun dah ke arah orang kata following the sama ada ASRM ataupun ASHRAE punya guideline UK ataupun US. It's more or less the same kan. Recommendation dia kalau boleh single embryo transfer. Cuma dalam keadaan tertentu, contohlah umur pun dah meningkat, dah 40 lebih kan. Lepas tu quality embryo, contoh ada dua je embryonya, satu tu grade 1, satu tu macam grade 2 to grade 3, mungkin tak berapa bagus sangat. Kalau kita nak freeze tu macam, orang kata kita takut nanti bila kita cairkan tak elok pula nanti kan. So might as well kita masuklah sekali dua. Okay. Dan kita tengok juga background ibu ni. Katalah ibu ni memang sihat, tak ada kencing manis, darah tinggi, and kita foresee kalau satu, okay, insyaAllah mungkin kalau lah dia dapat kencing manis pun, maybe sebab satu je kan, maybe not so bad. What happen is kalau kita dapat dua embryo ni, especially kalau dua placenta, imagine hormon yang dirembeskan tu, okay, especially human placenta lactogen, semua hormon ni kita panggil dalam istilah medikal diabetogenic, ataupun orang kata cetus diabetes kan. So that's like banyak juga kan twins yang kita tengok memang kencing manis. Darah tinggi kadang-kadang ujung-ujung kan, towards the end of pregnancy dapat darah tinggi. So dua penyakit ni susah sikit lah kalau berkait dengan twins. Betul tak? So antara yang kita consider lah. So basically adalah juga role untuk masukkan dua embrio tu. Tak adalah kita kata kita ni no. Saya akan berbincang, kita akan explore kenapa tu nak dua. Selalunya dia orang kata doktor kami dah 10 tahun dah, kami dah lama dah mencuba, jadi ini mungkin last chance kami, jadi kami nak dah meningkat kan, tak tahu berapa kali lagi boleh pregnant kan. So these are the things yang kita consider lah. So kalau macam experience Dr. Sally kan, masukkan day 3 ke day 5? Ni kan banyak orang tanya ni. Betul-betul. So sebenarnya bila dulu-dulu ya, macam kita bincang tadi, dia punya teknologi tak so advance ya. Maksudnya lab kita dari segi freezing. So sekarang ni kita dah ada cara teknik freezing yang lebih baik daripada sebelum ni. Jadi kami lebih ke arah day 5. Kalau kita ada lebih daripada usually a good ataupun fair embryo, hari ketiga tu ya, we tend to pergi ke arah day 5. Tapi kita akan counsel patient ya, isunya dari mana ada risiko di mana embrio tu tak boleh survive sampai day 5. So kita tengok dari segi berapa follicle, berapa telur kita dapat, berapa fertilization dia, and then sometimes ada hari ketiga kita check balik macam mana dia punya grading. So patient kadang-kadang couple akan ready je hari ketiga tu, in case kena panggil diorang akan datang je. Ataupun kalau semuanya memuaskan, kita akan ke arah day 5. So sebab lately ni banyak yang ke arah day 5, tapi risiko dia di mana tak ada embrio yang survive day 5, so tak ada embrio untuk transfer. So ramai couple yang rasa macam seolah-olah dia tak complete cycle tu, dia tak ada penutup. So itu yang berat lah nak terima kan. Jadi sadalah juga transfer, maksudnya bila kalau buat IVF tu dah sampai final stage lah kan. Betul-betul. So, yang kita cuba balancekan lah sama ada day 3 atau day 5 transfer. Maiza pula macam ke arah more of like day 3, day 5, tengok macam mana keadaan. Sama juga, tengok keadaan patient. Kalau yang berayu banyak tu okay, we give it a try. Kalau boleh day 5 lah. Sebab actually kalau tengok data tu dia lebih kurang kan, more or less the same. Ada orang akan claim day 5 tu lagi banyak success rate. But it's actually more or less the same lah, day 3 atau day 5. Ada je patient ramai juga day 3 pregnant. So I follow Prozanol. Teacher kita ada dua teacher lah. Prozanol lebih ke arah blastosis, Prozanol kebanyakannya day 3 kan. So kita tengok patient. Tak semua orang blanket rule lah. Day 3, day 5. Betul. So I think dari segi multiple pregnancy ni, bila yang Maiza rasa Maiza say no? Contohnya kalau dia minta 2, maybe kita ada ruang. Kalau dia minta 3, 4 masuk sekali macam mana?
3-4 tu sangat menakutkan. Especially contoh kita bagi scenario this is a real, orang kata real case lah. Patient ni dah buat, dia ada endometriosis, at the same time dia ada fibroid. Okay, so dah melalui 3 kali laparotomy yang belah perut tu. Okay, 3 kali. 2 untuk endometriosis, 1 untuk fibroid. Jadi kita tahu bila fibroid ni dia memang cut on the uterus. Kan? Tak tahulah sedalam mana dia cut. So yang ni request 2, 3, adalah yang lebih 2 lah. Selalunya 2 atau 3 baru transfer. Apa yang dia ada tu, dia tak nak freeze, tak nak masuk semua. Tapi kena weight and balance lah risikonya. Kadang-kadang bila dah banyak kali cut on the uterus, especially for all this surgery, kita risau ni masukkan kali 2, twin pregnancy, rahim tu tak dapat bertahan sampai cukup bulan, betul tak? Sampai 36, at least lah 30, paling ni pun 34, 36, tak sampai. Takut awal-awal 28, 30 minggu dah, rahim tu pun dia penat, dia give way, dia pun terkoyak, ataupun kita panggil ruptured uterus. Itu yang kita takut tu lah sendiri. So kita tengok juga faktor dulu. Kita faham, dah lama tunggu semua, tapi I think to be safe, lebih baik dapat seorang daripada tak ada langsung kan. Betul tak? Betul. Dan banyak juga persoalan pertanyaan mengenai apakah persediaan untuk FEP. Puan Yang Kalso, apa yang agaknya Dr. Maiza nak bagi nasihat untuk patient-patient TTC yang nak buat FET, apa persediaan? Apa yang boleh makan? Apa yang boleh buat? Apa yang tak boleh? Sebab selalunya doktor fertility ni dia macam style. Walaupun orang kata aim dia tetap sama, in the end kita nak successful pregnancy to be able to take home the baby kan. Tapi lain doktor lain resipi tu tak. Mesti Sally pun lain sikit resipi. Tapi general lah, kita give it as a general tak adalah specific to certain conditions. Sebab kadang-kadang patient yang endometriosis lain sikit cara dia, PCOS lain sikit. Tapi in general, saya simple je, 3K ni, kekalkan berat badan yang ideal kalau boleh, kekalkan gaya hidup sihat, that's include cut down your caffeine, smoking, vaping, husband lah basically kan, passive smoker ni semua cut down. Kalau boleh at least buatlah exercise 20-30 minit sehari, brisk walking ke 3K nombor 2, 3K nombor 3 ni pemakanan, kekalkan pemakanan sihat. 1/3 protein, 1/3 carbohydrate, and the rest is buah-buahan, sayur-sayuran. And yang lain tu dia spesifik kepada disease. Ada certain disease ada perlukan beberapa suplemen. Nanti kena tanya doktor sendiri doktor yang merawat tu. Sebab lain doktor lain dan lain penyakit lain ada yang perlukan vitamin D suplemen, betul tak? Folic acid wajib untuk semua orang. Ada yang perlukan di apa yang selalu kita add online sikit, DHEA, adalah certain condition. Okay, so dia tak sama dengan orang, setiap disease tu lain-lain. Okay, try to avoid stress. Ada juga yang suggest maybe you want to do some, apa tu kita panggil, acupuncture. Acupuncture actually lebih kepada stress relieving treatment lah sebenarnya. Okay. Kalau ikut data tu sebenarnya dia bergantung pada keadaan sakit tu sendiri. Kalau lah buat acupuncture tu buat dia lagi stress, then might as well don't do it. So it's also ada yang sampai dia paksa diri, so kena buat ni to improve success rate, not necessarily. Dan sebenarnya ni alternatif lah kan sebenarnya acupuncture ni. Kalau baca banyak-banyak jurnal, tidaklah very strongly kata buat acupuncture memang success rate very high, tak juga kan. Lebih kepada stress management lah untuk untuk relaxing. Lepas tu ada juga daripada Puan Sikin. Apakah nasihat doktor untuk patient ataupun yang post ET dari segi penjagaan diri dan pemakanan? Ramai yang tanya doktor boleh semayang duduk ke, kena semayang baring ke, boleh ke jalan? So itu banyak soalan-soalan macam ni sebab dia orang tengok orang lain punya TTC punya perjalanan kan. So ada yang duduk di atas baring di atas katil tak buat apa-apa. Kena macam tu ke? Kena tidur je ke? 2 hari tu tidur atas katil, tak boleh bangun pergi toilet. Rasa macam tu ke? So itulah ramai yang diorang baca banyak kan daripada blog, daripada luahan pasangan yang dah berjaya mengandung. So ramai yang tanya apa pantang larang selepas transfer ni.
Saya rasa yang penting sekali is the first 48 hours lah kan. Macam kita lepas transfer embryo tu kita letak dalam rahim. Letak betul-betul kat tempat dia. And actually dalam solution embryo tu adalah, dia orang panggil embryo glue lah. Adalah solution dia untuk help, hopefully boleh tolong supaya embryo tu stay dekat dalam kita panggil endometrial cavity tu, dalam rahim lah, rongga rahim. Okay, so masa lepas FET betul tak? Kita restkan patient paling lama pun dalam setengah jam ke 1 hour about that. Betul kan? 30 minit ke sejam. Kemudian patient boleh balik rumah, husband lah drive kan, jalan pelan-pelan. Tak adalah kena wheelchair, naik kereta, betul tak? Still boleh jalan. Jangan risau, embryo ni dia bukan jenis yang macam plop jatuh. Tak, dia bukan macam tu. So once dekat endometrium kita ni dia macam ni. Kalau tak diisi kan. So once kita, dia akan hold insyaAllah. Kalau berlaku keguguran tu is something else. Not so much because of the, kalau based on data pun kan. In fact ada macam masa kita train dulu kat UKM, ada patient daripada US fly, betul tak? Daripada US, patient Rosana ramai daripada Indonesia, daripada US. So dia rest dekat Malaysia ni dalam 2 hari, 3 hari, kemudian dia fly balik. Okay, and tidak mengganggu pun success rate dia. So tak adalah sampai kena baring. In fact kalau baring je tak bagus. Itu nanti banyak pula darah beku. Darah beku di kaki naik ke paru-paru. Sebab kita tahu bila buat transfer ataupun IVF ni melibatkan banyak hormon. Okay, so risiko darah beku tu tetap ada. So we do not want our patient to stay still baring je kat katil. Alright, so first 48 hours mungkin berhati-hati sikit. Still boleh pergi toilet, make sure makan makanan yang orang kata tidak akan mencetuskan diarrhea ataupun constipation. Air kosong cukup. Kalau boleh masa ni no caffeine at all lah kalau boleh. Tapi saya yakin TPC akan buat. Dia akan follow ni. Alright, and try to avoid apa tu, kalau sebab elektronik, handphone ni elektronik kan. So janganlah letakkan perut, letak kat tepi. Ni tak adalah data yang 100% proven, tapi these are among the things yang kita nasihatkan juga, betul tak? Dari segi buah tu agak-agak Dr. Selius macam mana? Kan kata tak boleh makan pisang, tak boleh makan nanas. Yang ramai yang tanya, doktor makan nanas tak boleh ke? Pasal saya katanya, you memang suka makan nanas ke? Tak adalah juga doktor. Tapi kenapa tanya? Macam masa ni nak makan nanas. Of all the faces in life, tiba-tiba masa ni nak makan nanas ada sebenarnya data, sikit data tu. Kalau nanas ni kan, dia punya batang dia atau core dia tu, bukan isi dia, yang berkait dengan keguguran. Berkait, tapi tak really strong. Tu kalau ambil sekali, bayangkan nanas tu 10 biji nanas, maybe lah dia akan induce kan miscarriage. Tapi kalau setakat satu potong, satu slice, and kita makan isi, kita tak makan core dia, InsyaAllah lah tak. In fact dia banyak vitamin C pun, which is good kan for pregnancy. Unless you really nak makan, boleh lah makan, tapi tak payahlah makan banyak sangat dah. Tapi masa ni lepas embryo transfer baru terasa nak makan nanas, selama ni tak makan pun tak. So itulah je. Ni saya ada patient tanya ni, doktor 44 tahun boleh tak untuk buat IVF kat klinik doktor? Maizat jawab. To be frank kan, okay, kalau lah pergi ke hospital kerajaan, dia memang ada limitation sikit, alright, sebab it's almost fully funded. Okay, so dekat Malaysia ni ada 4 center je kan, Terengganu, Kedah, Sembilan Surabaya, kemudian KL, HKL atau WCH yang baru sekarang, kemudian dekat Sabah dengan Dato' Hati kan. So 4 center je. So of course dia kena ada dia punya syarat-syarat dia. Umur kurang daripada, aku tak salah ni 40, maksimum 42 rasanya. Kemudian berat badan yang ideal tak lebih daripada 30 kg per meter square, BMI dia. Okay, tak pernah hamil langsung. Ni 3 syarat utama kalau kat kerajaan. Kalau dekat private, rasanya kita tengok keadaan lah kan. Most of the time kita boleh cuba tolong lah. Even 42, 44, 45 pun ada. In fact, saya pernah bertemu sekali lah masa belajar dulu, umur 51. Okay, masa yes. So kita kena share juga ni. Cumanya ni couple kena faham. Dia kena balancekan risk and benefit. Okay, kita tahu wanita ni 35 tahun ke atas, kadar kesuburan turun kan. Kemudian body pun dia macam kereta, dia wear and tear. So bila dah umur 40 ke atas, kekuatan body untuk tampung lagi satu life dalam badan kita tak sama dengan yang muda. Okay, so ada
risiko kepada ibu dan juga janin tu. Sama lah macam kita discuss tadi twin pregnancy kan. Ada risiko kepada dua-dua ni. Jadi itu kena faham. Itu risiko penyakit. Belum risiko janin tak sihat. Contoh risiko yang dikaitkan dengan sindrom lah yang famous ni Down syndrome. Atau sindrom ada sindrom tiga ni. So these are the things. Bukan tak boleh terima tapi kita akan counsel, betul tak? Kita memang ada unit counselling kita sendiri kan. Dan kebanyakan IVF center dia ada unit counselling dia untuk counsel couple. Okay, especially yang berumur lebih daripada 42 tahun ke atas. What are the risks lah basically. So usually kita akan tengok juga dia punya result telur kalau ada ujian darah AMH untuk tahu dia punya chances tu jugalah kan. Sometimes kita takut juga sebab mereka dorang harapan tinggi kan, menggunung kan. Tapi kadang-kadang bila AMH tu rendah sangat, kadang-kadang saya rasa mungkin chances tu very very low, consider balik kalau nak buat. So itulah kena tengok setiap orang lain-lain. Ada juga yang okey, so boleh lah start kan. Tapi ada yang dah rendah kebanyakannya dah rendah lah selepas usia 40 tahun. Saya rasa kita kena pujuk juga kita punya TTC ni faham semua nak jadi ibu kalau boleh lahir daripada rahim sendiri kan. Tapi sekiranya memang dah ditakdirkan katalah reserve ovary sangat rendah ataupun dah ada masalah contoh yang dilahirkan tanpa rahim kan, contoh suami memang dah ada masalah tak ada sperm langsung, production pun tak ada azoospermia. Okay. Itu tak bermakna tak boleh jadi ibu kan. Kita masih boleh lagi ambil anak angkat dan menyusukan anak angkat tu dah jadi anak lah juga akhirnya ibu susuan kan. Walaupun tidak secara biologi secara mahramnya kita dah percaya memahramkan anak tu dah macam anak kita sendiri, betul tak? Sally kan? Betul. So ada cara lain, not just ada satu tarik je. Mungkin ada perkara lain yang kita boleh mungkin salah satu ialah hikmahnya untuk kita tengok kepada cara lain pula nak menjadi ibu, ataupun perkara yang lain dalam hidup jugalah kan, dari segi rather than just buat IVF bila chances are very very low sebab nanti akan teramat down so kita kena tahu kat mana nak letak expectation kita, pengharapan kita semua itulah. Kalau dari segi umur, kita match kat umur dengan kejayaan IVF, mungkin Dr. Sally boleh share sikit berapa persen, lebih kurang lah berapa persen. So selalunya saya akan buat macam blanket rule, kalau dari segi data wanita yang usia 35 tahun ke bawah usually chances dalam 30%. Tapi it all depends on sebab kenapa ketidakkesuburan tu lah Tapi lepas umur 40 tahun ke atas it will be less than 5%. So umur yang usia in between tu chances dia antara tu lah tapi kita also guided juga dengan result telur. So bila cakap 30% tu sikitnya doktor. Kata 1 dalam 3. Maksudnya 3 orang buat 1 je yang pregnant. So kata kenapa ada yang kata sampai 80%. So it's like itulah. So bila kita letak tu, kita dah letak dekat baseline dekat kat mana dia punya actual success rate tu, baru I think semua orang ataupun couple faham lah kat mana where we are Dia macam gamble juga kan, macam 30% ni. Tapi ramai yang kata kini usaha doktor. Tengok juga couple, setengah kata 30% tu tinggi, 5% tu masih ada lagi harapan dia doktor. So ada yang kata very low, 30% pun very low. So setiap orang tengok angka tu berbeza-beza. Macam tu lah. So itu penting untuk mereka sebab ramai yang ingat 80%, ada yang ingat 100% berjaya, ada yang terkejut teramat terkejut. So itulah dia. Ni menarik juga soalan ni. Supplement. What's your opinion on supplement? Supplement. So memang ramai yang tanya pasal supplement. Supplement ni folic acid, vitamin D itu penting. Ramai yang ingat folic acid, vitamin D ni adalah untuk kesuburan, tapi sebenarnya adalah untuk persediaan ibu mengandung lah, untuk lebih kepada bayi tersebut. Suplemen lain ada tak lagi doktor? So selalunya
kita ada cakap juga lah pasal CoQ10, ubiquinol, ada some evidence to show that ada improvement on quality of egg. So those are the thing. Untuk lelaki, so takkanlah saya je makan, suami pun nak makan juga. So so kalau suami, kita galakkan tengok juga result sperma dia. Selalunya kita akan cakap pasal zinc dengan selenium. So tu antara suplemen yang kita galakkan lah. Ada yang about vitamin C, omega, fish oil. So selalu kata boleh aja nak ambil. So kadang-kadang ada yang doktor saya ni semua suplemen. So dia macam bawa macam satu piring suplemen dia setiap hari makan. So itulah usahakan couple-couple TTC ni dia memang setiap hari diorang akan have a proper routine. Diorang really want. So kadang-kadang kita pun kesian juga memang kita pun terasa juga bila kita lalui dengan couple kan. Diorang kadang-kadang bawa ubat-ubat botol-botol diorang. Ada yang tanya how about herbal? Herbal macam suplemen. Macam suplemen jadi betul ramai lah macam Dr. Sally kata sekali tabur satu pinggan tu dia ambil. Cuma saya nak pesan whatever supplement you're taking, tapi tubuh kita ni ibarat dia orang kata tanah lah. So whatever you take tu is like the baja. Okay, so kalau kita pun tak jaga kita punya weight, cara pemakanan kita, lifestyle kita, kita tak try to cut down all the stress kan, whatever kita ambil pun sebenarnya macam mana body nak utilize untuk gunakan sebaiknya. So certain orang kata suplemen tu memang perlu diambil. Tapi kalau dah too much pun tak bagus juga kan nanti. Jangan over sangat lah. Terlalu bergantung kepada suplemen tapi tak adjust body kita. So yang penting lah body tu. Untuk persediaan kan sebagai ibu kan. Nak terima embryo kan. Dari segi herba-herba ni yang macam mana pula tu? So ada yang ambil herbal yang dipercayai akan membantu mengandung, ada yang ambil macam tu So Maiza, what is your advice kalau couple yang nak ambil herbal-herbal ni? Okay, first of all, no offense tak ada niat nak orang kata potong rezeki siapa-siapa ke. Tapi sekiranya apa-apa pun yang kita ambil, tak kisahlah herbal ke ataupun ubat doktor ke, firstly kita kena tahu indikasinya, perlu atau tidak. Kedua, ada tak kajian secara klinikal, bukan testimoni. Tak sama testimoni tu dengan ujian klinikal yang kita buat ke atas pesakit dan kita analyse pula. Ada tak data yang membuktikan kalau ambil ni selamat dia ambil. Kan, ambil ubat ni okey apa kesan dia. Sebab kalau lah kajian klinikal, dia akan tengok daripada awal kesan pesakit sampailah to ZN. And maybe study tu panjang, bukan 1 atau 2 tahun. Kebanyakannya lebih dari 5 tahun. Baru dia kata okey keluarkan artikel terbukti untuk membantu certain masalah contoh suplemen tu. Jadi nasihat saya lah kalau nak ambil apa-apa sekalipun tak kisahlah herbal ke doktor bagi ubat ke prescription ke vitamin ke, check dulu. Adakah dia terbukti secara klinikal? Clinically bukan testimoni. Bukan testimoni. So itulah juga. Kadang-kadang susah juga sebab kadang-kadang diorang datang dah bawa dah herbal-herbal, diorang dah on this supplement and what not sometimes. So betul sebab kita takut ubat tu, herbal tu lawan dengan ubat kita. Dua-dua lawan, tak tahu yang mana satu efek dia pergi kepada treatment tu. Itulah dia. Okey, ada satu soalan yang menarik ada yang bertanyakan, okey, daripada Fatin Zulkifli di mana dia kata kalau dia nak buat embryo, freeze the embryo pada usia 34 tahun and then dia nak cuba mengandung pada usia 40 tahun. Will the chances better or same as those who try to get pregnant with egg at age 40? So kadang-kadang ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan mereka tak boleh mengandung waktu sekarang ni. Tapi dah berumah tangga. Dia delay pregnancy lah. Nak delay pregnancy. So apa dia punya, apa perbezaannya? Rather than kita berkukul embryo sekarang and then ataupun cuba nanti masa usia 40 tahun. Apakah baik buruknya?
Rasanya dari segi embryo tu sebab kita punya teknologi di most of our IVF lab, even though dekat government pun dah quite advanced lah, dah more than 20-30 years pun, UKM, HKL kan dah lama dah. So we are able to support lah yang freezing tu. Rasanya isu embryo tu macam tak ada isu sangat, maksudnya bila cair, ibarat konsep apa Captain America, betul Frozen. tak? Cair kan okey, sihat je. Masih mature lagi. So sama juga embryo. Cuma isunya betul tak? Ibu yang nak bawa ni. Okay. Daripada usia 34 banding usia 40 tahun. Sama juga kereta baru dengan kereta yang dah lama sikit. Tu bezanya. Mesti ada kurang sikit lah bila umur 40 kan. Risikonya macam tadi kita kata, kita bincangkan Yeah. risiko kehamilan pada ibu dan risiko kepada janin yang dibawa tu. Kan, so kebanyakan embryo yang kita freeze ni kalau tak buat genetic testing dan kita pun tak tahulah embryo tu sihat atau tidak. So risiko daripada first trimester, second sampai third. Kalau dah advance sikit umur 40 ni, memang dengan faktor umur 40 je, risiko keguguran tinggi, risiko baby down syndrome tinggi, risiko dapat kecil manis, darah tinggi, semua tinggi bila 40 ke atas berbanding 34 tahun. Jadi kita pun faham, doktor pun faham, semua orang nak build up career dengan harapan macam untuk masa depan anak juga kan sebenarnya. Tapi kita kena percaya juga setiap anak tu bawa rezeki, betul tak? Kalau kita defer pregnancy lagi lama lagi, ada efek lah untuk pregnancy tu. Takut tak boleh sustain pregnancy lah. Bila 40 tahun ke atas. To be frank, ramai juga yang datang kat saya umur 40 lebih, 41, 42, berjaya hamil sendiri. Tapi sedihnya lepas follow up 2-3 bulan, miscarriage. Kan? Keguguran. So ramai yang saya nampak 40 ke atas ni lah ada risiko tu. Risiko lainnya. So, okay. Lepas tu ada juga Encik Syahfalah tanya apakah persediaan untuk si suami pula selepas transfer. Cakap pasal isteri je, Cik Abang apa pula dia pula kena lakukan apa pula dia? Macam mana pula jadual dia? Abang cuti seminggu jaga wife. Masak untuk wife. Masak, sindai baju. Suami sebenarnya sokongan dia tu sangat penting. Itu bukan sokong fizikal je, mental dan doa tu sangat penting suami sebenarnya. Memanglah dekat dalam perut tak tahu lagi jadi ke tak, lekat ke tak kan. Tapi sokongan suami tu sangat penting. Kalau dua suami yang jenis masih lagi isap rokok ataupun vaping, this is the best time to stop lah sebenarnya. To stop ataupun at least okay lah, janganlah depan wife lah kat luar, maybe kat luar rumah. Sebaiknya stop lah. So suami orang kata kan sebab yang bawanya tu isteri. Jadi suami ni orang kata tulang belakang dia yang tolong support sepanjang kehamilan. It's not gonna be easy. It's gonna be a roller coaster. Sampailah masuk second, maybe third trimester mungkin dia okay sikit pregnancy tu. Kan? Tapi awal-awal untuk juga lah. Betul tak Sally? Ramai tak patient IVF bila pregnancy secara IVF, first trimester dia punya vomiting dia hyperram tu sangat teruk. Betul tak? Betul. Sometimes rasa bersalah tau. It's like what did we get? Kenapa kita sampai macam muntah, masuk dalam hospital banyak-banyak kali, keluar masuk, lost weight, dah kurus dah kata so sebab dia pregnant, muntah, tak makan, tak boleh nak makan, tak boleh nak bau, tak boleh, semua salah. So kesian tengok dia orang merana melalui first trimester, nak menunggu sampai second trimester tu bertahan so memang suami pun risau tengok kenapa isteri macam ni. Selama ni dia kahwin 5-6 tahun okey je, relax je, chill je, sekali dia pregnant, wah macam-macam tak boleh, lembek, muntah so memang jadi a new person. So itulah cabaran tu tak berakhir kat sampai transfer je. So lepas tu apa terjadi lepas tu lagi? Masih lagi. Ni ramai tanya ni, Dr. Salihah dekat mana? So, Salihah mengata dia dekat Andorra, betul tak? Andorra ada Andor, tapi base dekat Sofia, betul? Sofia Fertility. Betul. So fertility dekat Jalan Gasing, dekat dengan KWSP ataupun UM So dekat je. So kalau yang dua seorang orang Bangi boleh pergi dekat Andor kan? Andor dengan Andorra, betul? Ada certain So itulah, insyaAllah kalau ada rezeki kita nak buka second branch dekat dengan Bangi dekat dengan Hospital An-Nur Sofia di Bangi. So tapi doakanlah, so tengah apply semualah, insyaAllah.
InsyaAllah. So Untuk for woman buat ya. So ada juga yang tanya ada tak cara nak bagi naikkan kualiti telur? Ramai yang tanya macam ni. Betul. Selalunya Maizal kata apa? Ada tak Okay. apa-apa perkara yang kita boleh naikkan? Itulah, kita boleh cubalah. Sebab kita pun tahu wanita ni memang dilahirkan dengan reserve yang almost fix lah. Maksudnya bila kita first time datang period kan, kita punya telur tu dah tinggal 300 hingga 400, berkurang 300 ke 400 ribu telur. Itu tak masuk kualiti dia. As kita umur meningkat, kita memang akan tahu kualiti telur berkurang, numbers pun berkurangan. So cara nak dari segi improvement selain daripada suplemen macam saya kata tadi, penting sangat tu pemakanan, gaya hidup, berat badan sangat mempengaruhi. Sebab kalau kita overweight, bila terlalu lebih banyak berat badan tu, lebih sangat lemak tu, dia akan banyak merembeskan yang kita panggil preferred estrogenization. Maksudnya banyak sangat estrogen tu dirembeskan kalau lemak tu banyak kan. So instead of you jadi subur, kualiti telur pun akan start turun. So sangat penting sebenarnya, itu basic dia. Okay, berat badan, cara pemakanan, of course ada certain suplemen lah. Tu yang tadi Dr. Saidi ada cakap tu, ubiquinol ataupun CoQ10 untuk improve kualiti telur. Ada yang tambah juga dengan vitamin E untuk improve kualiti telur. Folic acid pun wajib lah. Bukan setakat untuk baby, dia boleh juga membantu untuk improve kualiti telur. Adalah small studies tu dia kaitkan dengan penggunaan DHEA. Okay, tapi not really proven 100% kan. Boleh cuba, bergantung kepada doktor yang merawat. Itu semua back to basic. Tanya balik doktor yang rawat. Sebab lain doktor lain dia punya regime. Kan? Dia betul. So, tapi itulah saya kata, saya nak pesan juga ni. Banyak kali saya ulang. Mungkin klise lah kan. Tapi sangat penting jaga pemakanan, jaga tahap kesihatan, gaya hidup sihat dan berat badan. 3 important elemen ni untuk kejayaan idea. Dia tak lari juga dari segi gaya hidup tu memainkan peran penting kan. Tapi Sangat itu yang lah. paling susah sebenarnya. Nak makan yang sihat. Kita kena plan nak makan apa. Sarapan tengah hari, makan malam. So tapi sekarang ni saya tengok ada juga yang macam delivery grab food yang kata makanan sihat. So walaupun limited tapi adalah pilihan tu. So kadang-kadang makanan sihat ni lagi mahal, lagi susah nak disediakan. Sebab dia it's not a quick fix kan, kena plan daripada setiap minggu tu, kena plan nak makan apa setiap hari. So that's hard lah to be honest. Tapi itulah cabaran TTC. So ada juga persoalan tanya, apakah perbezaan antara fresh dengan frozen embryo transfer? So dari segi pandangan Dr. Maiza, apakah do you prefer fresh or do you prefer frozen? Ataupun tengok keadaan? Tengok keadaan. Tapi memang banyak juga data kita dah baca kan, ASRM recommendation X-ray pun, kalau boleh lah defer kan, kita buat frozen embryo transfer. Katanya success rate tinggi sikit. Sebab masa tu body dah go back to almost near normal punya fisiologi. Semua hormon yang kita duk cucuk banyak-banyak semua dah clear the system. So hopefully dia create environment yang lebih harmoni dan orang kata more back to physiology lah. So ramai juga dah ke arah FET tu kan, frozen embryo transfer. Tapi ada juga certain pesakit yang kita rasa tak sempat kot kalau frozen ni kita nak freeze. Contoh ada satu je. Kita takut kita freeze kan, kita cairkan, tak, quality tak berapa bagus. So ada certain condition yang kita terpaksa juga masukkan fresh embryo transfer tu tak. So memang depends on patient lah. Kalau boleh, the first IVF tu target kita nak dapat sebanyak telur yang mungkin. Tapi tak naklah banyak sangat. Banyak sangat pun quality tak bagus kan. At least you get maybe around 12 to 18, 20 macam tu dah good enough. More than that takut quality telur pula tak bagus. Bila dapat telur yang banyak tu, kita cuba senyawakan dan dapatkan embryo yang berkualiti sebanyak mungkin. Contoh kalau ada rezeki dapatlah daripada 20 tu 10 embryo yang bagus. Kan? So kalau 10 tu maybe you masuk single ataupun the most pun 2. Ada lagi 8 reserve embryo. Macam tu lah. So tengok keadaan juga tengok juga kenapa apa kebaikan. Kebanyakan damat dulu data kata ke arah frozen. So
Tapi ada baik buruknya, tengok keadaan. Kalau embrio tak banyak, sometimes kita takut tak boleh survive frozen, freezing tu. So kena bincang dengan doktor. So ramai yang pasangan TTC ni kadang-kadang kita galakkan juga diorang baca mengenai IVF tu dulu, proses-proses tu. So kadang-kadang kita seronok bila diorang dah tahu banyak. So dia tanya soalan tu, so kita tahu dia faham, dia engage dengan kita. So kita pun boleh explain dengan lebih mudah. So banyak sebenarnya ilmu Sebab tu kita banyak share dekat IG kan, senang sikit. So kita simplifykan the information, make it more layman, lebih kepada orang kata bahasa yang mudah difahami. Kita gunakanlah analogi-analogi ni supaya faham kan IVF tu macam mana. So lagi mudah kan bila kita nak lalui proses tu. Okay. Asalnya kita dah lagi banyak ke IVF ni, we're supposed to talk on twin pregnancy, betul tak? Betul-betul. So ada satu lagi twin, soalan mengenai twin. Dia kata twin yang MCMA twins. Maksudnya ni twin yang share fridge Dr. Maiza. Share, dia tak ada bilik dia sendiri. Satu rumah. Tak ada bilik sendiri. Berapa lama selalunya pregnant? Maksimum 34 minggu ke macam mana tu? Kita ikut guideline kan, between 32, 34 weeks. Sebab yang paling kita risau bila dia share satu rumah, satu room lah. Dengan satu fridge, bobot satu hal. Lepas tu tali pusat ni. Kan kita risau tali pusat yang terbelit ni ataupun cord accident. So kita tak bawa pregnancy tu sampai 36 minggu lah. Kebanyakannya by 32, 34 weeks dah ada tiba lah most of the time. Jarang dah jumpa dah MCMA twin ni kan. So kita banyak jumpa yang DCDA yang masing-masing ada fridge masing-masing ataupun yang share URI MCDA tapi ada rumah, ada bilik masing-masing. Yang MCMA ni satu rumah, satu fridge tu. Risiko lagi tinggi. Betul. Ingat masa kita belajar dulu pasal twin ni, kalau yang satu rumah, satu dapur tu dia bayangkan you all kena yang kita duduk satu rumah, duduk satu kena share dapur, kicap share kena semua. Share. Bergaduh tak? Siapa punya kicap habis banyak. So macam tu lah juga twin ni. Itu yang isunya lah sebab twin kita dia tak ada penghalang, dia tak ada pembahagi. So kena share semua. Bayang kena share duduk satu bilik, satu dapur, kicap botol kena share, so mesti gaduh. Lepas tu ada soalan seterusnya, dia tanya if you deliver twin at 34 weeks, mana tadi are they going to be in NICU? If yes, for how long? So itu dia punya implikasi twin So selalu kalau twin ni katalah dia tadi DCDA masing-masing ataupun dia bersalin awal sikit lah 34. Memang kita expect pun twin ni awal sikit. Usually kebanyakannya 36 minggu dah ada simptom dah nak bersalin dan kebanyakannya kita tak allow pun sampai cukup tarikh tu ataupun lebih hari sebab twin tu sendiri adalah high risk pregnancy. Kita tak allow pun lebih daripada tarikh jangkaan tu. Alright, so usually 36, 38 tu dah bersalin. Katalah terkeluar awal sikit, 34. Macam yang single lah, kebanyakannya lebih dari 32 weeks tu dia punya survival rate tu ataupun daya tahan dia untuk hidup tu actually lebih tinggi. Tapi bezanya twin ni sebab dia share kan, so dia akan kecil sikit berbanding single pregnancy. Kalau single pregnancy 34 minggu mungkin berat dah 2.2 kilo tu. Ada juga 24 kilo, quite big kan. Tapi kalau twin bayangkan, dia takkan sampai 2 lah most of the time 34 tu. Mungkin kurang sikit. Mungkin 1.8 each. 1.8 kilo tiap satu. So syarat nak masuk, one of the syarat nak masuk NICU ni, kalau nak masuk NICU lah. Berat dia bawah 1.8 kilo, betul tak? Kalau kurang 1.8 most of the time memang kena masuk NICU ataupun dia keluar susah nafas, tak ada masalah respiratory compromise ke atau sedikit susah nafas, memang masuk NICU. Tapi kalau twin memang kebanyakannya less than 34 weeks akan end up lah dekat NICU sekejap. Tak adalah lama. Less than 32 weeks tu lagi lama. Tapi more than 32 weeks, especially kalau dah 34 tu selalunya taklah lama sangat dekat NICU. So ada juga tanya kalau pregnant twin boleh bersalin normal? Itu soalan medical student tu. Is twin is always equal to Caesar student section at term kan.
So bergantung kepada jenis twin tu. Contoh kalau tadi DCDA, ada rumah sendiri, ada bilik sendiri, ada fridge sendiri, dua-dua kepala kat bawah. Despite kita klasifikasikan twin tu sebagai high risk pregnancy, tapi bila kita consider balik, masing-masing ada bilik sendiri, fridge sendiri, tak ada komplikasi throughout pregnancy, duduk kepala kat bawah. And then pada time 36 minggu tu kepala pun yang first twin tu twin yang depan sekali tu abang ni lah kononnya, dah masuk dah jalan tu, contoh dah 3/5. Maybe kita boleh allow to try, normal lah. Tapi selain daripada tu sebenarnya kebanyakan doktor tak adalah nak ambil risiko. Contoh kalau yang first twin kepala kat bawah, second songsang. Mungkin boleh tapi the risk is there. So kebanyakan orang memang tak akan ambil risk and most of the time akan tak dengan Caesar lah, cesarean section. Betul tak? Dan ramai apa ni, ingat lagi ada seorang profesor kata maybe birth canal is the shortest route in your life tapi it's the most dangerous. Only God knows what's going to happen during that time of labour So itulah sebab tu saya buat fertility, saya tak buat delivery. 6 cm je jarak dia nak keluar tu, imagine kepala dah nampak dah. Tapi ada juga yang tersangkut, tak boleh keluar, kena Caesar juga walaupun jalan dah buka 10 cm kan. Yes, and then masa tu memang it's like a emergency juga. We have to do a quick decision, OT kena standby, everything kena be ready for deliveries. Okay Dr. Maiza, so kita dah sampai penghujungnya. Maybe kita boleh dah boleh simpulkan lah dari segi kita punya rumusan mengenai twin ni. Ramai yang nak twin, yang nak comel, sama baju semua comel, cantik, tapi sebenarnya risiko tu banyak. Okay, mungkin Dr. Maiza boleh rumuskan sedikit. Kita rumuskan sikit lah. Kalaulah nak dapat twin secara semula jadi, sebenarnya tidaklah berapa mudah. Walaupun adik-beradik, contoh belah ibu, isteri tu family dia ada yang twin. Macam saya, husband saya adik dia twin, tak ada pun dapat twin. Okay, dia lagi strong sikit sekiranya sebelah ibu yang ada twin. Maknanya mak kita ada keturunannya ada twin. Kalau sebelah bapa, very susah sikit lah nak turun genetik dapat twin. Satu, tu kena faham. Orang ingat kalau ada balik twin mesti boleh dapat twin. Dua, boleh tak dapat spontaneous? Mungkin, tapi chances dia very low sebenarnya. Maybe less than 1% tiba-tiba dapat twin kalau tak ada dalam sejarah. And tidak melalui rawatan kesuburan. Tiga, dos yang rawatan kesuburan tak kira Clomid ke, IVF ke, IUI ke, memang risiko twin tetap ada. Walaupun just makan ubat subur Clomid. So, tetap ada risiko dapat twin. Okay. But, kena ingat, twin is high risk pregnancy. So, maknanya tidaklah seindah atau semudah yang kita sangka. Komplikasi tu boleh bermula seawal baru implantation, first trimester, second trimester, third trimester, ketika melahirkan, selepas melahirkan, termasuk dalam fasa confinement pun ada risk dia. Itulah yang saya boleh simpulkan. Okay, so harapnya terima kasih kita dapat bermanfaatnya daripada perbincangan yang a bit santai. Terima kasih banyak-banyak Dr. Maiza dapat meluangkan masa sejam lebih untuk kita bincang pasal twin ni. Kita harap permintaan ke arah twin tu bukanlah menjadi permintaan utama, sebab utama kenapa nak buat IVF. So harapnya couple TTC faham kenapa doktor tarik nafas panjang bila orang cakap pasal twin ni. Dan nafas panjang. Okay, betul. A bit ada rasa kesukaran sikit nak letak 2 embrio atau lagilah 3 embrio So doktor yang merawat je debat. Lepas dekat doktor obstetrik, Dr. Maiza nak deliver twin. Berdebat. So, terima kasih banyak. Okay, semoga kita dapat bersua lagi InsyaAllah Maiza dalam masa akan datang InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum semua. Okay. Assalamualaikum. Sekian saja. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat Nisfu Syakban.